Hai murid, selamat datang. Jangan lupa subscribe channel Cikgu. Baik, Cikgu dalam video ini memilih satu lagi soalan, iaitu menentukan luas kawasan lurik ataupun area of shaded region di bawah tajuk pengamiran ataupun integrations. Iaitu di sini murid-murid akan menggunakan definite integral ataupun kamiran tentu untuk menentukan, perhatikan dalam gambar raja, iaitu luas kawasan lurik ataupun area of shaded region. So sekarang mengapa cikgu perlukan satu lagi contoh yang sama seperti video sebelum ini? Itu penting. Mengapa kita perlukan satu lagi contoh mirip sama? Untuk dibincangkan. Dalam video yang sebelum ini, cikgu terangkan bagaimana menentukan pintasan X ataupun X-intercept, pintasan Y ataupun Y-intercept. Bagaimana dalam soalan itu sebelum definite integral ataupun kamiran tentu itu digunakan untuk menentukan luas. Titik-titik Y-intercept ataupun pintasan Y ataupun X-intercept pintasan X ditentukan. So dalam video itu cikgu terangkan bagaimana dapatkan nilai untuk kedua-dua itu. Akhirnya kita gunakan untuk menentukan luas kawasan lurik ataupun area of the shaded. So dalam soalan ini sama saja. Apa yang kita nak tentukan ialah calculate the area of shaded region. Sama saja, tentukan luas kawasan lurik. Tapi kenapa kita perlukan satu lagi contoh untuk dibincang adalah kita perlukan satu lagi contoh sebab sekiranya kita nak tentukan kawasan lurik ini, perhatikan di sini cikgu letakkan garis titik, iaitu titik persidangan di antara curve dengan garis lurus. Kemudian perhatikan satu lagi titik persidangan, iaitu intersection point di antara straight line dengan curve. Perhatikan di sini. Apabila cikgu lukiskan garis titik ini, dotted line ini, cikgu dapati untuk menentukan kawasan lurik ini, luas kawasan lurik ataupun area of the shaded, dia perlukan dua perkara kita perlu tentukan. Pertama ialah kita perlu tentukan perhatikan kita perlu tentukan luas di bawah graf ataupun area under the curve. Kita perlu tentukan. Di mana yang ini adalah y fungsi fx. Katakan yang ini height x adalah b dan ini adalah a. So untuk menentukan ataupun to find untuk menentukan luas di bawah graf ini ataupun area under the curve, kita akan gunakan integrations. Kita akan gunakan kamiran tentu, iaitu untuk gambar rajanya, untuk gambar cikgu belum masuk bahagian luas Untuk gambar raja ini, untuk menentukan nilai yang cikgu lori ini. So nilai yang cikgu lori ini boleh ditentukan dengan menggunakan kamiran tentu. So bagaimana kita nak tulis kamiran tentu untuk gambar raja ini ialah b ke a y dx ataupun adalah b ke a y di sini ialah fx dx. So untuk gambar raja ini perhatikannya. Ini lengkuk. Cikgu ambil sebahagian daripada lengkuk. Kemudian cikgu gunakan garis putus-putus. Dotted line. Cikgu panjangkan dotted line. So katakan ini adalah b dan ini adalah a. Ini. So cikgu belum masuk mencari luas. Untuk menentukan ataupun nilai kawasan lurik ini, kita perlukan definite integral ataupun kamiran tentu. So untuk menentukan berapakah nilai kamiran, nilainya kita perlu tuliskan
kamiran tentu. Okey, ini adalah perkara pertama. Perkara kedua kalau anda perhatikan ialah perhatikan di sini iaitu di bawah garis lurus. Okey, garis lurus ya. Perhatikan ya. Okey, yang ini adalah B, ini adalah A. Okey, perhatikan di sini. Okey, ini adalah bawah garis lurus. Okey, bawah garis lurus. Yaitu ini ya, yaitu Y sama dengan X tambah 3. Okey, perhatikan di sini. So, untuk menentukan nilai ini, ya, untuk menentukan nilai ini, yang ini adalah trapezium. Bila kita tengok kawasan yang Cikgu lorek ini, ataupun shaded ini, didapati bentuknya adalah bentuk trapezium. So, untuk menentukan nilai ini, kita tak perlukan integration. Sebab ini adalah satu bentuk yang sekata. So, untuk satu bentuk yang sekata, kita gunakan formula. Okey, yang ini tidak boleh. Ini bukan sekata. So, untuk bentuk tak sekata, iaitu yang berada di bawah curve, bentuk adalah tak sekata. So, untuk bentuk tak sekata, kalau kita nak tentukan nilai dia, kita perlukan kamiran tentu ataupun definite integral. Okey, so untuk raja ini, bagaimana kita nak tuliskan definite integral adalah seperti mana yang cikgu tuliskan. So, dengan menggantikan B ataupun memperoleh B dengan A dalam sini, kita akan peroleh berapakah nilai. Tetapi untuk ya, perhatikan garis lurus ya, perhatikan garis lurus ini. Okey, cikgu ambil garis dotted line ini, cikgu ambil dotted line. So, didapati bahawa bawah garis lurus, okey, anda straight line ini adalah didapati bentuk yang cikgu lorek ini adalah bentuk trapezium. So, trapezium adalah satu bentuk sekata. So, untuk menentukan berapakah nilai lorek ini, kita akan menggunakan formula luas trapezium. So, untuk ini tidak masalah. So, apakah formula untuk menentukan luas trapezium? Semestinya, okey, katakan yang ini ataupun tinggi ini adalah A, tinggi ini adalah B, dan yang ini adalah C. So, maka luas adalah 1/2 A tambah B darab dengan C. So, ini adalah formula yang kita akan gunakan untuk menentukan luas yang berada di bawah garis lurus. Apabila cikgu lorek luas yang berada di bawah garis lurus adalah didapati bentuknya adalah trapezium. So, nilai ini boleh ditentukan dengan menggunakan luas trapezium, iaitu sekiranya yang ini tinggi adalah A dan yang ini adalah B dan nilai ini adalah C. Luas formula 1/2 A tambah B darab C. Okey? Okey, sekarang perhatikan untuk menentukan nilai ini, yaitu yang dilorek di bawah curve, shaded ya, yang di bawah curve. Kalau menentukan nilai lorekan ini, cikgu perlukan kamiran tentu ataupun definite integral. Jika cikgu nak tentukan, cikgu gunakan kamiran tentu untuk menentukan nilai kawasan lorek ini ataupun shaded ini, cikgu perlukan berapakah nilai D dan berapakah nilai E. Jelas? Okey, sekarang perhatikan untuk menentukan nilai yang berada, kawasan lorek yang berada di bawah garis lurus, di mana apabila di lorek didapati bentuknya adalah trapezium. Kalau kita gunakan formula ini untuk menentukan berapakah nilai kawasan lorek itu, maka anda perlu tahu nilai C, nilai A dan nilai B. So, untuk mengetahui nilai yaitu AB di sini, kemudian ABC di sini, yaitu untuk curve, untuk trapezium, untuk menentukan nilai-nilai ini, maka kita perlukan koordinat. Okey, katakan cikgu namakan ini sebagai koordinat A dan cikgu namakan ini sebagai koordinat B. So, maksudnya cikgu perlukan dua koordinat. Dengan mengetahui nilai koordinat A dan B, maka B ya, yaitu X, koordinat di sini, nilai X di sini. Untuk koordinat A, nilai X di sini.
So AB ini boleh diperolehi dengan mendapatkan koordinat B dan koordinat A, iaitu kita ambil nilai X daripada koordinat itu. Manakala untuk trapezium nak tentukan A dan nak tentukan B, maka nak tentukan A, cikgu perlukan Y. Jelas? Dan untuk tentukan B dari sini ke sini, cikgu perlukan Y. So maksudnya cikgu perlukan koordinat A, nilai Y ini cikgu akan gunakan untuk trapezium di tempat A. Manakala nilai Y yang cikgu peroleh daripada koordinat B, cikgu akan gunakan sebagai nilai untuk B. Jelas? Manakala X yang kita peroleh tadi, cikgu tolak dua nilai ini, maka cikgu dapat C. So itu yang cikgu kata, kenapa cikgu pilih soalan ini bentuk yang sama seperti sebelum ini, video sebelum ini, tapi bezanya ialah bagaimana kita menentukan koordinat yang diperlukan untuk menentukan nilai bagi kamiran tentu ataupun definite integral, dan bagaimana kita akan gunakan formula trapezium untuk menentukan nilai. Itu tujuan sebenar. Kalau video sebelum, ya, cikgu gunakan straight line. Daripada straight line itu bagaimana kita akan cari y intercept dengan x intercept, pintasan y dan pintasan x. Di sini tidak. Di sini kita nak tentukan dua koordinat, iaitu kedua-dua koordinat adalah intersection point of curve dan straight line. Adalah titik persilangan di antara garis lurus dengan garis lengkung. Sebab itu cikgu pilih soalan ini untuk dibincangkan, walaupun keduanya adalah masalah yang sama, iaitu calculate the area of shaded region, menentukan luas kawasan lurik. Beza, bagaimana kita akan gunakan intersection point untuk mencari koordinat-koordinat titik persilangan ataupun intersection point. Jelas? Itu tujuan sebenar di sini. Okey, so sekarang cikgu akan padamkan bagaimana kita nak peroleh B dengan A dengan memperoleh koordinat ini. Seterusnya kita akan gunakan Y untuk menentukan A dan B. Jelas? Okey. So penyelesaian pertama di sini adalah untuk menentukan luas kawasan lurik. Okey, cikgu padam balik. Yang ini adalah Y sama dengan X 5 tolak X. Okey, so perhatikan ya. Okey, so apa yang cikgu nak buat ialah cikgu nak tentukan intersection points ataupun titik persilangan. Okey, sekarang cikgu akan tunjukkan intersection point ataupun titik persilangan. Okey, bagaimana? Semasa murid-murid belajar koordinat geometri, koordinat geometri, di mana anda diajar bagaimana kita nak tentukan koordinat apabila dua garis lurus itu bersilang. Masih ingat? Katakan dua garis lurus itu bersilang. Yang ini katakan adalah Y1 AX tambah B, dan yang ini adalah Y2 AX tambah B, contoh ya. So untuk menentukan koordinat XY pada titik persilangan ini, apa yang kita akan lakukan ialah pada titik persilangan ini, Y koordinat untuk, iaitu nilai Y untuk garis lurus yang pertama, Y1, adalah sama dengan nilai koordinat Y untuk garis kedua, iaitu Y2. So ini adalah asas, jangan lupa ya, ini adalah asas untuk menentukan titik persilangan ataupun intersection point. So at intersection point pada titik persilangan adalah didapati Y untuk kedua-dua garis lurus ini adalah sama. Asas yang sama cikgu gunakan di sini. Kalau di koordinat geometri kita gunakan garis lurus ataupun straight line, di sini kita gunakan pemahaman yang sama,
Tapi bezanya adalah garis lengkung dan garis lurus. Itu saja. So, curve dan straight line. So, yang ini adalah B dan yang ini adalah A. Okey, persamaan garis lurus adalah Y sama dengan X tambah 3, iaitu equation of straight line. Manakala curve adalah Y sama dengan X kurungan 5 tolak X. Jelas? So, pada titik persilangan ini adalah diberitahu ini adalah Y untuk straight line, untuk curve, dan yang ini adalah Y untuk straight line. Jelas? So, cikgu gunakan Y curve untuk lengkung, YL untuk straight line, garis lurus. Jelas? So, adalah didapati daripada sini kita dapati Y line adalah sama dengan Y curve. Jelas? Iaitu nilai Y di sini dan nilai Y di sini adalah sama. Ataupun di sini, bukan nilai Y di sini, atau maksud cikgu nilai Y untuk straight line dan nilai Y untuk curve pada titik ini adalah sama. Bukan untuk dua, untuk titik ini. So, kita akan gunakan yang ini untuk menentukan koordinat A dan B. Jelas? Boleh faham? Okey, sekarang cikgu dah terangkan. Okey, so untuk selesaikan menentukan nilai kawasan lori, perkara pertama yang perlu kita bincangkan dalam soalan ini ialah menentukan koordinat A dan B. Bagaimana? Ya, dengan menggunakan titik persilangan ataupun intersection point. So, dari sini kita perolehi, dari sini kita perolehi, perhatikan di sini. So, Y line adalah Y curve. Pada intersection point ataupun titik persilangan, Y line dan Y curve adalah sama. Y line adalah X tambah 3 sama dengan Y curve adalah X kurungan 5 tolak X. Jelas? Okey, kita cuba lakukan yang perlu supaya tengok apakah bentuk persamaan yang dihasilkan. So, di sini kita dapati X tambah 3 adalah, kembangkan masa kembang jaga tanda. So, ini jadi 5X positif, negatif, negatif, X kuasa 2. Okey, perhatikan ini adalah melibatkan X kuasa 2. So, X kuasa 2 ialah kuadratik. So, kuadratik semestinya AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. So, cikgu pindahkan X kuasa 2, so negatif jadi positif. Kemudian cikgu pindahkan tolak 5X. Okey, yang ini tambah X tambah 3 sama dengan kosong. So, di sini kita dapati X kuasa 2. Okey, negatif 5X tambah X adalah negatif 4X tambah 3 sama dengan kosong. Okey, perhatikan sekarang persamaan kuadratik dan kita perolehi. So, di sini seperti biasa anda boleh gunakan kalkulator. Okey, gantikan A dengan 1, B dengan negatif 4, C dengan 3. So, anda akan dapat 2 nilai X daripada kalkulator. So, daripada nilai X yang diperoleh daripada kalkulator, cuba lengkapkan bahagian faktor ini. Okey, lengkapkan bahagian faktor. Okey, so daripada situ kita dapati satu adalah X tolak 1 dan satu lagi ialah X tolak 3. Okey, so X kuasa 2 negatif 3X negatif 1X negatif 4X negatif negatif positif 1 darab 3. So dari sini kita dapati 1X iaitu X tolak 1 sama dengan kosong, X adalah 1. Jelas? Dan satu lagi ialah, perhatikan di sini, iaitu X tolak 3 sama dengan kosong, so X adalah 3. So perhatikan di sini kita memperoleh 2X. Jelas? So daripada pengetahuan iaitu at intersection point pada titik persilangan, nilai Y adalah sama, iaitu nilai Y line, straight line adalah sama dengan nilai Y curve lengkung. So daripada sini kita peroleh satu kuadratik, persamaan kuadratik equation. Cikgu tukarkan kepada general form bentuk A. Selepas itu cikgu gantikan A1, B negatif 4 dan C3 ke dalam kalkulator. Cikgu peroleh 2 nilai X dan daripada situ cikgu hasilkan faktor ini X tolak 1. Satu lagi faktor ialah X tolak 3.
So dari sini cikgu memperolehi 2 nilai X, satu nilai ialah 1, satu nilai ialah 3. So maksudnya nilai sini cikgu dah tentukan, iaitu di sini 3 dan di sini adalah 1. Jelas? Maksud di sini koordinatnya, koordinat B, X dah tentukan berapa? 3. Di sini koordinat X dah tentukan 1. So kita perlu cari Y. Kita perlu cari Y. Jelas? Sekarang kita akan menentukan nilai Y. Okey, perhatikan di sini. Okey, mana satu? Anda boleh ganti ke dalam persamaan linear ataupun straight line, ataupun Anda boleh gantikan ke dalam persamaan ataupun yang melibatkan lengkung ataupun curve. Mana satu? Sama juga. Okey, katakan cikgu ambil persamaan straight line. Okey, so daripada persamaan straight line cikgu dapati, okey, so Y sama dengan X tambah 3. Okey, so sekarang X adalah 1. So apabila X adalah 1, maka Y adalah 1 tambah 3 iaitu 4. So maksud di sini apabila X 1, Y adalah 4. Jelas? So maksud di sini cikgu letakkan yang ini adalah 4. Boleh? Maksud trapezium ini mempunyai tinggi 4 unit. Selepas itu apabila X sama dengan 3. So apabila X sama dengan 3, Y sama dengan 3 tambah 3 iaitu 6. So maksud di sini B adalah 3, 6. Iaitu kalau cikgu panjangkan, okey, dan dotted ini, okey, perhatikan di sini adalah 6 dan 4. So maksudnya tinggi trapezium di sini adalah 6, tinggi di sini adalah 4 dan 3 tolak 1 adalah 2. So sekarang perhatikan dengan melakukan bahagian pertama ini, iaitu dengan menggunakan pemahaman ataupun understanding intersection point yang kita pelajari semasa koordinat geometri. Asas itu kita gunakan. Beza kalau di situ kedua-duanya adalah straight line ataupun garis lurus, tapi di sini satu straight line dan satu lagi ialah lengkung ataupun curve. Tetapi langkah kerja yang melibatkan titik persilangan ataupun intersection point itu tetap sama, di mana Y untuk kedua-dua itu, Y untuk straight line garis lurus dan Y untuk curve ataupun lengkung itu kita samakan, dan kita akan perolehi satu persamaan daripada persamaan situ. Okey, so kita dapati ia adalah persamaan kuadratik dan cikgu dah tunjukkan langkah kerja penyelesaian sehingga kita memperolehi koordinat A dan koordinat B yang cikgu namakan, ya. So mengapa cikgu namakan? So dari situ cikgu dapat semua nilai yang diperlukan untuk bahagian integrations kamiran tentu dan juga untuk menentukan nilai bagi trapezium. So sekarang cikgu akan buat satu persatu. Cikgu mulakan dengan yang mudah yang pasti, iaitu trapezium. So sekarang cikgu akan dapatkan berapakah bahagian lori yang berada di bawah garis lurus. Jelas? Iaitu apabila kita tengok kawasan yang berada di bawah garis lurus, apabila kita lori, bentuknya adalah trapezium. So sekarang kita teruskan, cikgu padamkan ini semua. Okey, so ini adalah penyelesaian bahagian pertama. Cikgu sudah selesaikan untuk memperolehi koordinat titik persilangan di antara garis lengkung ataupun curve dengan straight line. Okey, sekarang cikgu keluarkan straight line. Okey, cikgu padam, ya. Okey, so sekarang cikgu keluarkan straight line. Okey, kita tak perlukan sebab ini semua kita dah guna pakai. So cikgu lukiskan satu garis lurus, okey, mewakili dotted ini, dan cikgu lukiskan satu lagi garis melalui. Okey, sekarang perhatikan ini paksi X, ya. Ini adalah paksi X, ya, paksi X. Okey, so sekarang perhatikan, kita dah tahu daripada sini ke sini adalah 4. Okey, daripada sini ke sini adalah, ya, daripada koordinat 6.
Dan yang ini adalah 3 dan 1, so tolak kita dapat 2. Okey, sekarang cikgu lorekan kawasan yang berada di bawah garis lurus. Shaded under straight line. So apabila shaded yang berada straight line ini didapati bentuknya adalah trapezium. So bentuk trapezium adalah satu bentuk yang sekata. So apabila kita mempunyai bentuk sekata, semestinya kita boleh gunakan formula. Kan cikgu dah beri formula tadi? Ya, so maka cikgu letakkan luas terus ya. Okey, so luas adalah 1/2. Okey, A tambah B darab C. So 1/2, katakan cikgu ambil ini sebagai A, 4, B 6, darab dengan C 3 tolak 1, 2 ya tadi. Okey, so darab 2, so di sini 1/2 darab tambah jadi 10 darab 2. So kita dapati ya sama dengan 10 unit persegi. Okey, sekarang perhatikan cikgu sudah perolehi luas untuk trapezium. Sebab itu cikgu kata, okey, bahagian mana yang mudah pasti selesaikan dulu, sebab pastikan yang bahagian mudah ataupun yang boleh pasti dapat markah itu kita memastikan. So sebab itu apabila you ataupun murid-murid menyelesaikan soalan semasa peperiksaan, pastikan benda-benda yang anda yakin boleh jawab dan jawapan itu betul, selesaikan itu dulu. Okey, so sebelum cikgu tentukan nilai untuk trapezium ini, terpaksa cikgu lakukan intersection point tadi. Okey, ataupun titik persilangan. Okey, so sekarang cikgu dah selesaikan nilai luas, iaitu luas kawasan lori yang berada di bawah garis lurus, iaitu bentuknya adalah trapezium. So semua nilai cikgu gunakan, akhirnya cikgu perolehi 10 unit persegi. Jelas? So sekarang trapezium adalah 10. Okey, kita tinggalkan ni. Okey, sekarang kita sambung dengan so sekarang cikgu teruskan. So didapati luas trapezium tadi adalah luas trapezium tadi adalah so luas adalah sama dengan 10 unit persegi. Okey, so luas kita dah tentukan untuk trapezium. Jelas? Okey, sekarang cikgu akan bincangkan yang berada di bawah lengkung. Iaitu lengkung dah cikgu dah berikan, iaitu X 5 tolak X. Cikgu tak perlu So yang ini adalah Y sama dengan X kurungan 5 tolak X. Jelas? Okey, sekarang cikgu letakkan garis dot yang pertama, dotted yang pertama. Okey, perhatikan di sini. Okey. Dan satu lagi di sini. Okey, yang ini. Okey, sekarang perhatikan di sini. Okey, cikgu letakkan ini adalah aksi X, manakala yang ini adalah aksi Y. Okey, kosong. So di sini adalah 3, 1. Kita nak tentukan luas dan cikgu lori ini ataupun area of shape, iaitu area under the curve. Area under the curve. Jelas? So yang ini adalah area under the curve. So untuk menentukan berapakah nilai kawasan lori ini, kita perlukan definite integral. Kita perlukan definite integral. Julat X adalah ataupun had X adalah 3/1, formula ialah Y dx. Iaitu sama dengan 3/1. Y adalah di sini iaitu X kurungan 5 tolak X dx. Jelas? Apa yang cikgu buat setakat ini ialah tulis apa yang cikgu buat, bukan cari luas ya, bukan cari luas. Apa yang cikgu buat ialah untuk raja yang melibatkan terlibat dalam Cartesian plane ini atau sata Cartesian ini, bagaimana kita nak tuliskan integration, definite integral. Boleh? Sekarang apa yang cikgu nak lakukan ialah cikgu akan lakukan kameran ataupun integration ke atas yang kita tulis ini untuk memperoleh berapa nilai dia. Jelas? Boleh tak? Okey, sekarang cikgu padamkan ini. Okey, cikgu dah terangkan bagaimana kita peroleh ini.
Okey, cikgu padamkan. Okey, cikgu salin. Iaitu sekarang cikgu nak tentukan integration 3 ke 1 kurungan X kurungan 5 tolak X, perhatikan ya. Okey, dx. Okey. So, sekarang cikgu padamkan. Okey. Okey, perhatikan sekarang. Cikgu nak tentukan berapa nilai untuk definite integral ini. So, yang ini adalah integrations 3 ke 1. Yang ini dikembangkan menjadi 5x tolak x kuasa 2 dx. Okey, seperti biasa, ini sudah dikalikan, sudah buat integrations. So, 5x ya, 1 tambah 1 bagi dengan 1 tambah 1 iaitu 5x kuasa 2 per 2. So, yang ini ialah 5x kuasa 2 per 2 tolak. Okey. Sekarang untuk x kuasa 2. So, untuk x kuasa 2 tambah 1, 2 tambah 1 iaitu x kuasa 3 per 3. So, x kuasa 3 per 3. Okey. Limit x adalah 3 dengan 1. Jelas? Okey, sekarang cikgu akan gantikan dengan 3, tengok berapa nilai dia. Cikgu buat satu persatu ya, cikgu buat satu persatu. Apa yang cikgu nak lakukan ialah apabila cikgu ganti dengan 3, iaitu 5 3 kuasa 2 bahagi dengan 2 tolak x adalah 3 kuasa 3 bahagi dengan 3. Apa yang cikgu lakukan di sini ialah apabila cikgu gantikan dengan 3. So, yang ini adalah 9. So, 45 per 2. Okey. 9 darab 5, 45 per 2. Tolak, okay, kita ada 3. So, kita matikan 1 jadi 2. So, tolak dengan 9. Jelas? So, kita dapat berapa nilai di sini? So, ini adalah 4, kita gunakan kalkulator ya. Kita gunakan kalkulator. So, di sini 45 per 2 tolak 9. So, kita dapat 27 per 2. So, kita dapat 27 per 2. Okey, so maksudnya apabila cikgu gantikan yang sudah dikamikan ini ataupun yang sudah lakukan integration, cikgu gantikan dengan 3, cikgu dapat 27. Okey. So, adalah, perhatikan di sini, 27 per 2. Okey, tolak. Okey, sekarang cikgu nak gantikan dengan 1 pula. Okey, dalam benda yang sama, cikgu nak gantikan dengan 1. Okey. Okey, kita gantikan dengan 1. Okey, cikgu letakkan 1 di sini. Okey, 1 kuasa 2, 1 kuasa 3. Sebab kuasa 3 ya. So, 1 kuasa 2 ialah 1 darab. So, ini adalah 5 per 2. Okey, so tolak di sini adalah 1 per 3. Okey, so di sini anda akan dapat 15. Okey, so kita akan dapat, okey, so ini adalah 13. Okey, bahagi dengan 6. Okey, guna kalkulator, cikgu hanya confirm ya. Okey, guna kalkulator, so kita ada 5, sorry. Okey, so 5 per 2 tolak 1 per 3. So, kita akan dapat ya 13 per 6. Untuk memastikan ya, so cikgu hanya nak memastikan. So, kalkulator, so didapati nilai apabila digantikan dengan 1, nilainya adalah 13 per 6. So, di sini adalah 13 per 6. Okey, so sekarang perhatikan. Okey, ini adalah fungsi untuk graf lengkung. Okey, cikgu lakukan kameran tentu. So, didapati bahawa apabila cikgu gantikan ya, apabila cikgu dah lakukan definite integral, cikgu gantikan dengan 3, cikgu dapat 27 per 2. Apabila cikgu gantikan dengan 1, dapat 13 per 6. Jelas? Okey, sekarang cikgu padamkan sini. Okey, so daripada sini kita dapati bahawa hasil ya, ataupun nilai lorekan ya, lorekan di bawah graf ataupun under the curve ya, nilai under the curve adalah
Okey, so 27/2 tolak 13/6. Okey, so 27/2 tolak 13/6. So anda akan dapat 34/3. So kita akan dapat 34/3. Okey, so sekarang cikgu tak nak letak unit sebab yang ini adalah nilai definite integral, bukan luas ya. Okey, sekarang apabila cikgu letakkan luas di sini, okey, luas, maka yang ini adalah unit persegi. Okey, jelas? So sekarang kita sudah perolehi, iaitu okey, lengkup. Okey, so yang ini. So di sini luas adalah 34 bahagi dengan 3 unit persegi. Okey, so sekarang perhatikan. Okey, so kita sudah dapat luas trapezium dan ini adalah luas di bawah curve ataupun area, okey, under the curve. Okey, sekarang kita akan tentukan kawasan berlori. Jelas? Okey, sekarang cikgu padamkan. Okey, kita akan tentukan ataupun kita akan cari jawapan untuk area under, area of shaded region ataupun luas kawasan dia berlori. Okey, so sekarang perhatikan. Okey, so luas kawasan berlori ataupun area of shaded ya. Area of shaded adalah sama dengan luas besar adalah luas. Okey, yang ini adalah besar. Okey, tolak dengan tolak dengan trapezium. Jelas? Yaitu perhatikan di sini, yaitu nilai ini adalah 34. Saya letakkan sebelah sini. Okey, di sini. Okey, so di sini yang ini adalah 34/3. Okey, tolak dengan 10. Okey, perhatikan di sini, yaitu ini nilai dia, yang ini nilai dia. Jelas? So dari pada sini kita dapati nilainya adalah, kita gunakan kalkulator. Okey, so sekarang 34/3. Okey, tolak 10. So kita perolehi 4/3. So nilainya adalah 4/3 unit persegi. Okey, so perhatikan sekarang bagaimana cikgu lakukan satu persatu. Okey, so biasanya perlukan masa. Cikgu mengambil masa untuk mendapat ataupun menyelesaikan setiap satu supaya memastikan tidak lakukan kesilapan. Itu saja. So sekiranya kita siap menjawab soalan ini yang mempunyai masa yang panjang, langkah yang panjang, akhirnya jawapan kita salah, merugikan. Okey, kita mengambil masa membuat satu penyelesaian yang panjang, tengok betapa susah you buat soalan ini. Tapi dengan kecuaian ataupun tidak memberikan perhatian, jawapan-jawapan yang anda peroleh itu adalah salah, so merugikan. So anda perlu pastikan setiap yang anda lakukan itu mendapat jawapan yang betul. So sebab itu daripada mula lagi cikgu mengambil perhatian yang teliti, tepat. Pertama, cikgu tentukan titik persilangan ataupun intersection point. Okey, cikgu lakukan semua prosedur hanya melibatkan mencari titik persilangan itu, intersection point itu. Okey, lepas cikgu dapat koordinat,
Okey, cikgu letakkan nilai-nilai yang diperlukan untuk menentukan luas. So mula-mula cikgu ambil luas trapezium yang lebih mudah sebab ada formula. Okey, cikgu gantikan nilai-nilai yang diperolehi ke dalam formula itu, cikgu dapat nilainya adalah 10 unit persegi. Okey, lepas itu ya bahagian yang tak sekata iaitu yang berada di bawah lengkung ataupun curve. So untuk lengkung curve biasanya nilai itu ditentukan dengan menggunakan definite integral. Semestinya menggunakan definite integral. So cikgu tuliskan definite integral kepada raja yang diberikan ataupun terlibat dalam Cartesian plane. Selepas itu cikgu lakukan integration. Cikgu gantikan nilai X 3, cikgu perolehi satu nilai. Kemudian cikgu gantikan X dengan 1, cikgu dapat 1/3. Apabila cikgu tolak dua-dua, cikgu dapat 34/3. So untuk menentukan jawapan yang dikehendaki seperti mana dalam soalan, perhatikan di sini ya, iaitu luas ini dan luas ini ditolak. Dan cikgu tolak kedua-dua luas, akhirnya cikgu dapat kawasan lore ini ataupun area of shader ini, region ini adalah sama dengan 4/3 unit persegi. So cikgu harap penjelasan yang cikgu berikan ini dapat membantu murid-murid memahami bagaimana kita nak selesaikan satu soalan area of shader region seperti mana yang cikgu pilih untuk dibincang. So ini adalah satu lagi video untuk membantu murid-murid memahami cara penyelesaian di mana melibatkan titik persilangan. Sebelum kita jawab mencari luas di bawah ataupun luas shader region ataupun area of the shader region, kita perlukan bagaimana nak menentukan titik persilangan di antara curve dengan straight line. Itu pun cikgu bincangkan. So matlamat adalah dua, bagaimana kita nak menentukan titik persilangan. Seterusnya gunakan nilai-nilai itu untuk mencari luas shader region ataupun area of shader region. Okey, so seperti biasa, jika anda berpuas hati dengan penerangan cikgu dalam video ini, berikan thumbs up bagi cikgu, likes. Okey, so ruang komen, isikan ruang komen. Jangan lupa tekan bell button untuk notifikasi video daripada YouTube, video cikgu daripada YouTube. Dan seperti biasa, sehingga kita jumpa dalam satu lagi video. Bye bye, terima kasih.